InsyaAllah tajuk malam ni ialah mencari ilmu. Hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Jadi kita lihat pada matan hadis ini ada 3 matan hadis di sini. Yang pertamanya an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار أخرجه الترمذي. Maksudnya daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang-orang yang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang pertamanya Rasulullah sebutkan di sini orang yang mana dia mencari ilmu dengan tujuan dia nak bertanding dengan para ulama, sedangkan level dia ni jauh lagi. Dari segi ilmunya, orang kata kalau belajar buat silat tu baru belajar menembus angin, tapi dia punya rasa hero tu macam tu kampung tu dia punya dah. Ini maksudnya ialah niat tanding para ulama ni. Para ahli ulama ni mereka menguasai banyak bidang ilmu. Banyak bidang ilmu. Jadinya kalau para ulama ni dia tidak ada sifat-sifat riak, sifat-sifat menunjuk pada dia lah. Tapinya bagi orang yang mana dia cari ilmu ni untuk tujuan ini, ataupun nak nanding ulama tu memang tak upaya lah, tapi tujuan dia untuk mengalahkan orang-orang yang jahil. Dengan nak menunjuk ada dengan apa? Dengan mengatakan dia ni hebat lah, berhujah dengan orang-orang yang jahil. Ataupun dia nuntut ilmu ni dengan tujuan untuk memusatkan perhatian orang, perhatian manusia kepada dia. Dia nak orang ramai dia dengar kuliah dia, rajin kan, orang kata penuh saja tak untuk tarikan manusia. Jadi sebut tarikan manusia ni macam-macam lah. Jadi carikan manusia tu boleh jadi dengan cara-caranya orang suka, nak narik orang, crowd, nak bagi orang dengar kuliah kan. Jadi berbagai cara, tak apalah. Itu antara dia dengan Allah SWT. Hanya Allah SWT yang tahulah sama ada dia ni belajar ilmu nak menandingi ulama, ataupun dia belajar ilmu ni untuk mengalahkan para juhala, ataupun dia belajar ilmu ni kerana nakkan perhatian manusia. Itu semua antara dia dengan Allah Ta'ala. Maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Bagi orang yang menuntut ilmu dengan orang sebeginilah, baik para ustaz ke para asatizah khususnya tak, walaupun tadi disebut tak, mungkin orang ni belajar ilmu sebab dia nak menandingi ulama, ataupun nak melawan dengan orang juhala, ataupun dengan tujuan untuk dia tarik perhatian manusia, tak ada masalah. Sebab sebagaimana ilmu yang dia sampaikan tadi tu memberi manfaat, ambillah. Ambillah kat dia tu. Itu yang dia tadi tu, sifat riak dia, ujub dia tadi tu, itu urusan dengan Allah Ta'ala. Tapi ilmu kalau yang disampaikan itu bermanfaat, memang membantu kita dalam urusan hidup, dalam urusan ibadah kita, lantak ambil je lah. Adapun urusan dia riak ke ujub, itu kau punya hal lah. Itu kau jawab kepada Allah lah. Tapi bagi kami yang mendengar ni, kami nakkan ilmu, ambil manfaat. Ambil manfaat ilmu. Tak ada masalah pun. Sebagai orang kata apa, sebagai orang yang mendengar ilmu tak ada hal. Boleh. Yang keduanya pula, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma
Man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama'a aw liyumariya bihi as-sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fa huwa finnar. Akhrajahu Ibnu Majah. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar, yakni Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu untuk berbangga dengannya dan akan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang dengannya akan orang yang jahil, nak berdebat dengan orang jahil, atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu dalam api neraka. Padahal yang dia buat ni untuk ilmu ni. Ilmunya dia tuntut pula, tuntut ilmu agama pula tu. Kan? Bukan dia ilmu lain kan. Ilmu agama dia tuntut ni. Itu pun masuk neraka juga. Kan? Jadinya, ya, yang pertama, barang siapa mencari ilmu untuk berbangga dengannya. Ya, setengah orang, ya, dia nak kata dia mana tak hebat mana, tapi dia bangga untuk cerita pasal dia banyak guru lah. Dengan guru sana, guru sini, guru sana, guru sini tak. Tak ada masalah pun tuan-tuan, boleh. Kalau nak ceritakan dia punya guru-guru dia, tak ada hal pun. Cumanya dia kena buktikan oleh akhlak dia lah. Ya, sebab orang yang berilmu ni akhlak dia lain. Berbeza dengan akhlak orang yang jahil. Tak ada masalah pun. Dia cerita dia berguru dengan tuan guru sekian-sekian, berapa tahun ini, berapa tahun, belajar sana, belajar sini semua dah, untuk alhamdulillah bagus. Tak ada masalah pun, sebab para ulama dulu pun memang ramai dia berguru. Ya. Tapi kalau dengan banyak gurunya tadi menyebabkan timbul sifat riak dalam hati dia, timbul perasaan ujub, ya, nak banding dengan orang. Kau kalau dekat guru seorang dua tak payahlah. Jadinya dia nak check balik lah. Bukan masalah tok guru dia tau. Masalah kan hati dia ada masalah. Rupanya syaitan telah memperdayakan dia dengan berbangga-bangga dengan guru-guru dia. Guru dia tak salah pun. Kan? Rupa-rupa demikian. Inilah orang kata apa? Tablis kan? Ada talbisu iblis. Ataupun perangkap iblis. Ya? Perangkap syaitan tu ya. Ya, itu cara dia. Sebab dia ni, syaitan ini, iblis ini, dia akan menarik manusia dalam apa saja cara. Walaupun dalam ilmu agama, walaupun dalam kuliah agama sekalipun. Ya, sebab dia takkan pernah putus asa tak. Jadi kita kena tahulah, kenalah cerdik sikit. Ya, supaya jangan tertipu dengan ni. Jadi kalau timbul perasaan demikian, rasa berbangga-bangga, cepat-cepat istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku tak ada apa-apa pun ya Allah. Ya, tak ada apa-apa pun. Kalau Allah Ta'ala nak tarik ilmu pada seseorang, tak ada masalah. Sekejap Allah Ta'ala dia buat. Bukan susah pun. Kalau Allah Ta'ala nak tarik ilmu dia lah, keluar-keluar saja, gedebung jatuh tangga, kepala terantuk. Kan? Tungyung terus, jadi biul. Hilang ilmu habis lah. Senang je Allah Ta'ala nak buat. Kalau nak buat lah. Tapinya mintalah pada Allah. Ya, minta pada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita tak? Dengan ilmu yang dipelajari menjadikan kita seorang hambanya tawaduk. Hamba yang ada sifat rendah diri lah, tawaduk tadi tu. Ada sifat qanaah, ada sifat-sifat husnuzan dalam diri kita tak? Ini. Itu dekat tadi ni. Dia nak berbangga-bangga, nak challenge dengan para ulama. Oh, ulama tu guru dia berapa? 10. Aku 15. Jadi tu. Ya, tak semestinya bila mana dia cerita depan orang, tapi kadang-kadang lintasan hatinya itu, lintasan hatinya. Jadi itu yang risau tak? Sebab ujiannya besar bagi penyampai ilmu, orang betul ilmu tak? Ataupun dia ni belajar ilmu untuk berdebat dengannya akan orang yang jahil. Ya, jadi berdebat dengan orang jahil ni sebab apa? Sebab nak menerakakan orang senang. Kan? Sedangkan bila mana kita untuk ilmu ni, para ulama ni dia adalah orang da'i, pendakwah. Pendakwah ni ialah mengajar orang dekat pada Allah, mengajar orang datang rumah Allah. Itu tugas da'i, tugas kita semua. Kan? Jadi sebagai orang kata asatizah ini, dia tukang kempen.
Kempen ramai-ramai buat kebaikan, kempen ramai-ramai datang rumah Allah, kempen ramai-ramai menuntut ilmu dengan kuliah, itu memang kerja dia lah kempen. Juru kempen. Tapi kalau orang agama, ya, asatizah, dia pemecah belah orang, ini ada masalah. Ya, dia bercakap agama, dia pula pecah belah orang. Ni ada something wrong, kena check balik. Ada lah benda tak kena pada dia tu. Ya, sebab tugas asatizah, tugas orang alim mengajak orang, mendamaikan orang, mensejahterakan orang. Kempen kerja dia ajak. Dai kan orang yang mengajak, ya, mengajak buat kebaikan. Itu ada yang kedua. Dan hadis yang ketiga pula, wa anhu, yakni Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma li ghairi Allahi aw arada bihi ghaira Allahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Akhrajahu Ibnu Majah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahawa, ya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu bukan kerana Allah, ya, niatnya itu bukan kerana Allah, kerana nakkan sijil, kerana nakkan nama, kerana nakkan tempat. Kan? Dengan aku untuk ilmu ada tempat aku ni, dapat kerja senang ni, kan? Bukan letak kerana Allah ni, ya. Atau menghendaki ia dengan ilmunya itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Maksudnya tempat dah siap dia dah ada lah dalam neraka ni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang belajar ilmu bukan kerana Allah, ya, dan juga dia belajar ilmu dengan ilmu tersebut dia nak gunakan untuk tujuan yang lain. Biasanya dia sebut tujuan lain ni habuan duniawi lah tak? Makanya dah ada dah tempat dia. Rasulullah kata, kau ambil tempat kau lah, neraka dah siap dekat situ. Ya, ni dua golongan. Yang pertama tadi yang disebut ni lah, dia belajar ilmu tadi sebab nak salah guna ilmu, ya, nak menyeleweng untuk kepentingan duniawi. Golongan yang kedua sama juga, mereka yang ditempatkan, disediakan tempat mereka dalam neraka ialah mereka yang mendustakan nama Nabi. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka disediakan tempat dia, silalah ambil tempat kamu dalam neraka. Rasulullah kan mendusta atas nama Nabi. Betul, saya selalu sebut bahawasanya menggunakan nama Nabi cukup laris, menggunakan nama agama ni cukup laris. Untuk apa tujuan sekalipun, kalau dia sebenarnya buah-buahan, dia akan kempen. Ya, Rasulullah galakkan makan buah tembikai, sebab siapa yang makan buah tembikai nanti kalau dia perempuan yang hamil dapat anak yang baik. Orang makan kempen lah beli buah tembikai dia. Memang ada pun tuan nanti ni. Yang disebut sebagai hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Kenapanya? Kalau dia tak jual nama Rasulullah tak boleh ke? Tak boleh. Kalau dia tak jual nama Rasulullah, tak laku tembikai dia. Kena jual nama Nabi juga. Ada orang jual sayur-sayuran, jual terung, jual timun, jual apa lagi. Semua kata macam tu. Kan? Terung ini boleh apa? Boleh menghilangkan penyakit sekian-sekian. Padahal kadang orang makan terung angin tak? Kan? Tak ni, nak bagi laku. Kan? Hatta berniaga aiskrim pun jual nama Nabi juga. Rasulullah suka makan benda-benda sejuk ni. Mentang-mentang dalam Rasulullah tak ada lagi aiskrim Magnum ke aiskrim apa. Ya, tak ada lagi. Jadi dia guna hujah tu juga. Kan? Jadi inilah, ya. Bukan sekadar itu, dan dalam bab surah-surah pun sama. Jadi tadi saya cerita tadi, golongan yang mendustakan nama Rasulullah dalam golongan peniaga lah. Yang keduanya golongan yang mana mereka ni bukan, ni nak ceritanya, mereka yang berdusta atas nama Nabi ni bukan orang jahat tuan. Mereka bukan orang jahat, orang baik-baik. Buat baiklah, bukan orang jahat. Dia tak berjudi, tak minum weko, bukan.
Ini semua orang baik-baik ni, orang masjid ni kita ni. Golongan yang kedua ialah mereka yang mendustakan tanaman Nabi dengan menceritakan kelebihan. Mereka reka kelebihan surah-surah tertentu. Ingat, bila ditanya kepada mereka, memang dah ada senarai nama mereka-mereka yang berdusta terhadap Nabi dengan menyebut kelebihan-kelebihan surah. Baca surah ni macam ni, baca surah ni macam ni. Kan? Nak mudah salin surah Maryam. Nak anak handsome surah Yusuf. Nak anak orang yang baik surah Muhammad. Apa lagi nak? Kalau benda tu datang pada hadis Nabi, betul. Contoh yang kita dah baca surah Tabarakah setiap malam. Kan? Memang ada hadis dia pun. Orang yang baca surah Tabarakah malam-malam ni, maka dia akan dielakkan daripada azab kubur ni. Memang ada hadis tu. Lepas tu kita baca. Kan? Yang kita baca surah Kahfi, dalam setengah masjid buat salam Jumaat. Kelebihan surah kan? Memang ada pun. Siapa yang baca amalkan surah Kahfi sama ada 10 awal ataupun 10 akhir, maka dia dapat terelak daripada fitnah Dajjal. Itu ada hadis. Tapi yang tak ada hadis ni, ya, direka-reka surah. Jadi ditanya pada pereka-pereka hadis ni, kenapa kamu reka-reka hadis ni? Kamu tak amanah dengan ilmu? Bukan. Aku nak galakkan orang supaya mereka ni rajin baca Quran. Ya, matlamat tidak menghalalkan cara. Itu kaedah dalam fiqh. Orang fiqhiyah kan. Dia kaedah matlamat tidak menghalalkan cara. Maksudnya untuk mencapai kebaikan tetap kena cara yang betul. Tidak boleh gunakan cara yang salah. Ya. Tu. Jadinya atas sebab itu mereka berdusta pun kena juga golongan macam ni. Ya. Yang ketiganya golongan yang mana? Yang suka mereka-reka kisah-kisah. Ya. Duk cerita tentang cerita pelik-pelik, cerita pada orang, makanya sumber pun tak ada. Maka pun berhati-hati siap sedialah. Tempat dia dalam neraka macam ni. Yang orang begini digelar sebagai penglipu lara ataupun khatibul lail. Kerja dia suka cerita yang pelik-pelik, yang orang tak dengar pun. Kitab mana dia ambil pun tak tahu. Tapi yang pasti tak ada dalam kitab Sunan Sittah. Kita hadis-hadis daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i tu tak ada lah. Kitab mana-mana dia ambil tak tahu. Tapi dia sebut ada dalam kitab. Kita dengar cerita ni macam pelik lah. Tapi nak tolak kan, yang cakap ni kadang-kadang orang agama kan. Tu jadi confuse tu. Jadi ni. Tu disiplin ilmu dia tuan, nak disiplin ilmu dia. Sebab tu ada orang, dia nak tengok kan, dalam bulan Ramadan, kan dulu kan, Sayyidina Umar, dia menghidupkan solat tarawih dalam bulan Ramadan. Jadi ada orang nak tengok, nak bagi ramai masjid ni, maka dia reka-reka kelebihan-kelebihan solat tarawih nak. Yang malam pertama pahalanya sekian, malam kedua pahalanya sekian. Niat dia baik. Siapa kata dia jahat? Tapi janganlah dusta tanaman Nabi. Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, Rasulullah buat, Rasulullah tak buat. Yang sebab tu, kenapa nama Rasulullah cukup laku? Sebut nama Nabi ni memang cukup laku. Sebab apa? Sebab dia memang mudah untuk dimanipulit. Untuk dimanipulit. Jadi sebab tu, Rasulullah dah potong siap-siap dah. Rasulullah potong siap-siap. Siapa yang berdusta terhadap aku je, walaupun tujuannya baik, niatnya baik, sebab apa nak ajak orang dengan beramal dengan tertentu, no. Disediakan tempat dia dalam neraka. Walaupun dia kata niat saya baik, bukannya apa tak. Sebab ini memang dipotong siap dah. Ya, sebab apa? Sebab kita tak nak menggalakkan supaya masyarakat ni tertipu. Ya, benda yang Rasulullah tak ajar dan akan diambil kesempatan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan dia. Jadinya macam-macam lah. Contohlah tuan-tuan. Kan kalau saya jual air, kata ni, tuan-tuan, air ni tuan-tuan ambil ni daripada Mekah ni, air ni daripada sahabat lu ambil pada Rasulullah ni. Jadi kalau tuan-tuan merajat bolehlah, saya ada kat belakang. Dia sebotol dalam, sebab benda ni makin jauh tuan-tuan, jadi dalam RM20 tuan-tuan sebotol. Beli kedai sebelah je pun 50 sen. Air barakah ni lagi murah sini kan. Dah, tapi sebab tadi tu yang laku. Atas orang yang cakap tu, orang pakai percaya pula. Orang pakai ramai lah beli, ustaz saya nak kata ustaz saya nak tu, senyum. Sebab tu kan ini, Rasulullah tak anjurkan macam tu. Jadi kena jujur. Kena jujur dalam menyampaikan ilmu agama ni. Sebab tu Rasulullah dah sebut clear. Dia tuntut ilmu dengan tujuan nak lawan ulama. Dia tuntut ilmu sebab nak berdebat dengan orang jahil.
Dia tuntut ilmu sebab dia nak manusia tarik orang ramai dengan kuliah dia dengan apa cara sekalipun, dengan kaedah-kaedah tertentu. Makanya kalau tujuan dia bukan kerana Allah, itu dia jawab sendirilah. Kita tak tahu pun niat dia macam mana tak, sebab dia dalam hati kan. Tapi kalau ada orang macam ni, itulah ya, maka tak ada menilai si Allah SWT. Keterangannya, ikhlas merupakan roh bagi setiap ibadah yang kita laksanakan. Apa saja ibadah kalau dilaksanakan dengan tidak ikhlas, maka hasilnya ialah kosong, tak ada apa langsung. Boleh penat buat je lah. Ya, sebab tu ya, jangan kita menyebut-nyebut kebaikan kita pada orang. Sebab dibimbangi, dikhawatiri, takut-takut hilang pahala ikhlas kita. Ya? Jangan kita ingat kebaikan kita buat pada orang tak. Dan juga kalau kita tolong orang tu, kita lupakan, tak ingat. Kalau orang tanya pun buat tak ingat juga lah. Entah saya pun tak pastilah. Kan? Dan kalau kita bersedekah pada seorang tu pun kita lupakan je. Lepas dah sedekah lupakan lah. Sebab apa? Supaya nanti benda yang kita buat itu nanti dibimbangi akan jadi ungkitan. Bila mengungkit ini, makanya memang tak ada pahala dah. Walaupun ni cerita 20 tahun dulu ni. Mungkit. Engkau ingat lagi lah, engkau kalau aku tak tolong dulu, engkau merempat engkau. Kalau aku tak ada dulu, mati dah engkau. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala yang hantar dia untuk selamatkan hamba Allah ni. Allah Ta'ala yang hantar dia untuk bantu orang ni. Bukan dia yang sendiri ni tak nampak. Semua takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia meletakkan aku, kalau aku tak ada, habislah kau. Memang mati macam tu lah. Ataupun semua orang dia kata apa, kalau saya tak ada, tak berjalan kerja ni. Semua nak tunggu saya ada dulu baru nak berjalan. Ya, padahal selalu dia sebut macam tu tak. Nak kena aku juga ada, baru lah. Dia dah tak bergerak pun benda ni tak. Jadi dia nak kata aku lah hebat tak, bukan. Allah Ta'ala yang hantar. Ya, jadi kalau kita tukar sikit kita punya cara mindset tu, kan, daripada hilang pahala, silap-silap dapat lagi pahala banyak. Dengan cara tukarkan mindset je lah. Nah, termasuklah mencari ilmu agama atau mengajarkannya. Kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ikhlas ni bukan satu benda yang boleh kita, dia tidak ada satu indikator. Oh ni ikhlas ni, itu tak ikhlas ni, tak tahu. Ada orang yang nampak seolah macam ikhlas je dengan kita ni. Rupanya ending tak ikhlas rupanya, sebab dia kawan dengan aku nakkan sesuatu. Kan? Selagi mana dia tak dapat, waktu dia rapat dengan aku. Rupanya bila dia dapat apa yang dia nak, dia block macam tu je. Kan? Pada kita rasa macam ikhlas. Ada orang nampak macam tak ikhlas. Nah, kita buat apa benda pun duk kritik ya. Ni tak betul, tu tak betul, dikritik macam ni. Sepatutnya yang kritikan yang baik ialah kita kritik dan kita bagi dia satu solution lah. Engkau ni kita buat macam ni, sepatutnya kau buat macam ni, sebab kalau kau buat macam ni lebih macam ni, tu betul. Ni kalau kritik tanpa solution, tanpa ada sebarang penambahbaikan, tak payah, itu kedai kopi boleh lah. Kan? Nak hentam orang bukan susah pun. Tapi kalau kritikan itu diberi sama dengan solution, sepatutnya kau buat begini, kau buat macam ni, dulu orang dah buat dah macam ni, tak jadi kan, ubahlah sikit, bagi pelai lah, adalah dia punya, ada pandangan kedua dia tu, baguslah macam tu. Bukan orang kata kritikan membuta tuli je tak, bukan. Jadinya dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh tujuan yang lain dari keredaan Allah, seperti belajar ilmu agama dengan tujuan ia akan dapat mengatasi para ulama yang lain. Ya, sebab dia nak mencipta nama, makanya dia letakkan kedudukan dia ni lebih hebat daripada ulama lain. Ya, sedangkan ulama dia senang macam ni tuan. Para ulama yang ikhlas dalam menyampaikan agama, maka ilmunya diamalkan sampai hari ini lama. Kan? Kitab-kitab karangan dia tu dikembangkan hingga ke hari ini. Jadi kalau kita nak challenge dengan imam mazhab 4 kita, memang takkan mungkin lah, tak payah sembang lah itu. Ya, ataupun nak challenge dengan imam-imam hadis ni, tak payah sembang lah. Sebab kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga yang lain-lain sampai hari ini diguna pakai. Ya, tak payah sembang lah. Ataupun nak challenge dengan para ulama mufassirin,
iaitu seperti Ibn Qasir, Ibn Qasir, tak payahlah. Jadi maksudnya kalau hari ni level orang ni, dia nak challenge ulama jauh panggang dari api. Kan? Sebab para ulama ni yang saya sebutkan tadi, pertamanya mereka menguasai ilmu bahasa, sastra Arab. Imam Syafi'i tu asalnya dia berminat dengan seni, tapi mak dia nak dia jadi orang agama. Kan? Dia minat, sebab tu ada syair pada Imam Syafi'i kan, dia kata, kan? Mereka ni seorang yang seni, mereka ni memang alim dalam bahasa. Sebab tu kitab-kitab karangan para ulama ini dari segi bahasanya tak ada komplain. Ejaan pun salah, ni pun salah, tak ada komplain. Sebab mereka menguasai bahasa dulu. Bahasa Arab tu dah kuasai dah. Ikutkan betul, Imam Muslim bukan orang Arab, dia dari Parsi. Ikutkan Imam Bukhari bukan daripada Arab, daripada Rusia tu. Tetapi mereka ni menguasai bahasa Arab. Ilmu nahu, saraf apa semua dak, balaghah apa semua dalam, dia orang kata dalam ni. Sebab tu tak ada masalah mereka kerang kitab. Sebab tu dalam bab nak menterjemahkan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa Melayu pun tuan-tuan, kita masih lagi jauh. Kadang-kadang terjemahan dia ambil daripada bahasa Arab, ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang terjemahan tu tak tepat. Sebab tu kena rujuk balik yang asal bahasa Arab, baru kita tahu apa yang akan dimaksudkan dengan situ. Kalau tidak, dia akan jadi macam Google Translate je lah. Dia terjemah sebiji-sebiji lah. Tak ada ni pun langsung. Kan? Jadi tu. Sebab bila mana kita Arab, dia terjemahkan dalam bahasa Melayu pun, ya, bila tengok, dilihat, dia tak sama. Sebab tu seni dia lain, bahasa tu lain. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang bahasa tu dia beri makna yang tertentu. Tapi bagi orang yang terjemah secara harfiah ni, dia terjemah macam tu je lah. Sedangkan bukan itu maksudnya. Sebab tu kena refer balik kitab Arab tu. Ya? Baru kita nampak, oh ini yang dimaksudkan. Kemudiannya juga, ya, atau dengan tujuan membanggakan diri di hadapan orang-orang yang jahil, ya, dengan tujuan apa? Dengan berdebat dengan mereka. Tujuan debat tu untuk apa? Untuk menetapkan aku lagi alim, kau tak alim. Kan? Ini semua untuk duniawi punya urusan lah, makanya tak ada nilai insya-Allah. Ataupun dengan tujuan mengumpulkan harta. Ya, mengumpulkan harta. Makanya dengan cara dia ini, ya, menyampaikan agama ni untuk dia mengumpulkan kekayaan dia. Berbagai-bagai cara lah. Hari ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke kuburan pun, ya, bukan di sini lah, di negeri lain, negara lain pun, dia ada tukang tunggu tepi pintu tu. Kalau hari raya, ya, kita pergi kuburan tu kan, ada tukang tunggu. Kalau jenis hak mari pakai tudung, nampak rambut sikit, pakai tu, nak doa tak? Nak doa? Boleh, mari saya doakan. Dia pergi kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk payment. Lagi senang daripada bawa food panda. Untung lagi. Tak payah buat grab food. Tunggu kat situ je. Mari orang satu keluarga, nak doa. Okay, mana kubur-kubur panda? Situ. Okay. Begini kan. Buat lagu sikit. Amin. Okay, masuk. Kan? Dengan cara begitu pun boleh. Ya. Betul tu saya kata tadi. Ilmu agama ni dia memang macam emas. Buat campak ke mana pun laku. Campak ke mana, kata ke kuburan pun laku. Sebab dia memang bernilai. Memang laku. Sebab tu ada golongan, bukan negara kita juga, yang buat apa, bila ada kematian, ya, dia buat package. Kalau khatam Quran dekat rumah, bayarannya sekian. Kalau nak khatam Quran di Madinah, bayarannya sekian. Untuk si mati ni. Kalau bayaran nak hantar Quran di Mekah, bayarannya sekian. Siap ada package lagi. Siap package mana tuan mau. Sampai peringkat, kalau ada kematian, berapa ramai jemaah tuan nak untuk semayang ke atas jenazah? Kalau 20 orang, sini bayaran dia. Nak 40 orang, ini bayaran dia. Nak 100 orang, ini bayaran dia. Dah ada lah benda tu. Jadi, kita fikir balik, laku barang agama ni kan. Sampai orang boleh buat air jampi pun jual. Kan? Dah macam holy water dah dia. Kan? Dia jual air jampi. Ini untuk menghalau jin. Kalau datang jin ni, sembuh tu. Dia dah siap package dah macam first aid. Kan? Dah macam first aid dah dalam kotak semua ada. Ini, air ni, kalau jin mari, tutup macam ni. Kalau ni ada semua ada.
Kan? Itulah nilai agama. Ibaratnya seperti emas. Tapi yang kesian apa? Masyarakat. Sebab orang-orang begini dia ambil kesempatan, kata masyarakat. Sebab tu kita kena rajin-rajin dengar kuliah. Rajin-rajin datang supaya kita tak termasuk dalam golongan yang sebegini. Dapat ilmu kan. Tak ada kata, oh kan, agama bukan begitu. Agama bukan barangan. Agama bukan bila buat mesti dapat. No. Ya, ada orang 20 tahun dia buat tak dapat-dapat. Itu agama. Bukan dia kata, ya Allah aku dah buat dah, mana upah aku? No. Ya, itu atas semua kehendak Allah SWT. Bila Allah Ta'ala nak bagi, bila Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita, itu atas Allah Ta'ala. Ya. Ada orang dia letakkan seolah macam matematik pula agama ni. Bila buat macam ni, mesti macam ni. Ya, tidak demikian. Kemudiannya juga, ya, dengan tujuan untuk mengumpulkan harta benda dunia atau dengan tujuan menumpukan perhatian manusia terhadap dirinya, maka tujuan-tujuan ini semuanya merupakan tujuan keduniaan yang rendah, yang sudah tersimpang dari mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kalau dia tengok dengan cara dia buat suara sedih, dengan buat suara macam ni, dayu-dayu, mai pula datang kuliah aku dengan buat suara macam ni. Tak, maka itulah dia akan gunakan skill ini lah. Tuan-tuan, kita kena sedar tuan-tuan, buat suara sedih sikit lah, mai pula datang. Itu dia guna tu lah. Kan? Kalau buat cara keras kan orang tak mari ya. Saya buat cara macam laku. Boleh buat. Kan? Dia kalau dalam disiplin ilmu tuan-tuan, kalau seorang tu menyampaikan ilmu, dia akan sampaikan ilmu itu daripada apa yang telah diwahyukan lah. Daripada wahyu, daripada Quran, As-Sunnah, ya, daripada dengan kupasan para ulama. Dia tak banyak cerita pasal diri sendiri, dia tak banyak sembang, tapi dia jangan cerita kupasan ini tadi ni. Kan? Supaya apa? Dengan nasihat-nasihat yang beri kesedaran kepada kita. Itu yang berharganya kalau ilmu itu lah. Maka dari kerana itu Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan buruk ini dengan siksaannya yang pedih di dalam api neraka. Kenapa Allah Ta'ala menyiksa mereka dengan demikian? Kerana mereka menyalahgunakan tujuan suci dari mencari ilmu agama itu. Ilmu agama itu sesuatu yang sangat mahal. Itu saya berkata tadi, ilmu agama ni macam emas. Ya, sangat mahal. Itu bandingannya pun boleh buat. Ilmu agama itu hanya digunakan untuk beribadat dan mencari keredaan Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa lain, tujuan belajar ilmu agama itu ialah untuk dijadikan sebagai jambatan, wasilah yang menyampaikan kita ke dalam syurga yang tak ternilai harganya. Jadi, bila ada orang yang menjadikan ilmu agama itu hanya untuk jambatan, untuk mendapatkan keduniaan, maka orang itu sebenarnya telah menghinakan ilmu agama itu sendiri. Itu ada. Ya, menghina diri sendiri. Ya, dia hina agama dia sendiri. Kenapa sesuatu yang mempunyai tujuan yang begitu mahal hanya digunakan untuk mendapat harta benda dunia yang rendah ini? Nah, di sinilah letaknya kesalahan orang tadi. Maka lalu ia diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka kalau dia tidak bertaubat dari tujuannya yang rendah tadi. Maksudnya dengan tujuan duniawi tadi, maka Allah Ta'ala akan masukkan di dalam neraka. Wallahualam tuan. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas ya dalam hadis tajuk yang ke-38. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-39, iaitu mengajar itu sedekah yang paling baik. Semuanya apa yang baik kepada Allah SWT, semua kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf. Bila kelemahan diri saya sendiri, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah.